Terima kasih Menteri. Saya mendengar penjelasan dan soalan yang telah disampaikan oleh Kelana Jaya. Sekarang ni persoalannya, kita diminta untuk meluluskan bajet tambahan. Kita diminta untuk meluluskan bajet tambahan. Dalam bajet tambahan yang kita diminta untuk meluluskan, ianya menunjukkan 60 juta. Di mana secara hitam putih dan secara resmi disebut bahawa sebenarnya duit yang digunakan adalah hanya 10 juta. Dan bagaimana kita nak luluskan satu bajet, pasal sekarang ni kita yang nak luluskan, kita fahamlah apa yang telah diluluskan pada asalnya bagi pihak kabinet dan sebagainya, tapi sekarang ni, hari ni, yang beri kepada kita adalah bajet tambahan, dan kita diminta untuk meluluskan 60 juta. Tapi menteri pula kata sebenarnya hanya lulus ataupun diguna hanya 10 juta. Lalu di mana ada angka itu secara resmi, secara hitam putih? Itu yang menjadi persoalannya. Apa maknanya kita luluskan sekarang ni 60 juta kalau sebenarnya yang digunakan adalah 10 juta? So ni yang soalan yang pertama, maknanya berhubung dengan apa yang telah ditimbulkan oleh Yang Berhormat Kelana Jaya. Yang kedua yang saya nak tanya juga berhubung dengan perkara yang sama, ialah bahawa di Sungai Besar dan Kuala Kangsar, iaitu dua kawasan parlimen, kawasan parlimen ni lebih ramai pengundinya. Setiap satu kawasan kita lebih kuranglah kita hanya gunakan 1,400,000 lah, lebih kurang setiap satu kawasan. Ini untuk pilihan raya kecil, berbanding dengan apa yang kita telah belanjakan untuk pilihan raya negeri Sarawak yang pada asalnya 73 juta diluluskan, ditambahkan pula sekarang ni dikatakan 10 juta, jadi 83 juta. Mengapa perbelanjaan untuk pilihan raya di Sarawak menelan belanja jauh lebih tinggi bagi satu kawasan DUN berbanding dengan perbelanjaan yang dibelanjakan untuk kawasan parlimen? Dia Sarawak PRN, pilihan raya negeri. Tapi negeri belanja untuk DUN itu jauh lebih tinggi daripada ataupun seakan-akan sama tinggi dengan belanja yang dikeluarkan untuk pilihan raya parlimen di Semenanjung. Maknanya jumlah tu is a bit questionable lah, dengan izin. Boleh Menteri jawab dua-dua soalan itu. Terima kasih, Datuk Seri. Yang Muhammad Dungun. Terima kasih, Datuk Fungsi. Saya merujuk kepada kertas perintah yang dibentangkan kepada kita. Jadi dalam maksud BIM 4 Suruhanjaya Pilihan Raya ni dicatatkan dengan jelas, tambahan berjumlah 62,780,000 adalah dikehendaki untuk menampung perbelanjaan bagi pelaksanaan PRU DUN Sarawak ke-11 sebanyak 60 juta, dan sebanyak 2,780,000 telah dipecahkan. Jadi maknanya jumlah ini telah didahulukan daripada kumpulan wang luar jangka. Jadi bermakna permohonan yang dibuat adalah 60 juta termasuk pilihan raya kecil Sungai Besar serta Kuala Kangsar. Ini agak kontradik dengan izin fungsi dengan apa yang telah dijawab oleh Menteri, dan saya memohon juga penjelasan seperti mana Shah Alam. Terima kasih. Fungsi. Ya, sila Menteri. Menteri boleh sikit je. Saya jawab dulu. Dia sama je. Yang Muhammad ni main dengan kata-kata. Bajet untuk Sarawak 135 juta, dah lulus 70 juta lebih. Lepas tu tak cukup 60, dia bagi 60. Itu saja. Lepas tu kita dah belanja, pilihan raya Sarawak pun dah selesai. Lepas tu baki kita pulang balik. Bukan kita minta 10. Ini cerita yang dah lepas, tetapi pematuhan keuangan perlu dilaksanakan. Sarawak ada 80, 2 kursi DUN.
Yang Berhormat Shah Alam tanya pasal kenapa jumlah itu besar. Yang Berhormat kena faham, satu kawasan tu punya jauh. Dia bukan macam pergi Shah Alam, pergi Sepang, pergi Muar. Ini pergi kawasan, kalau naik bot punya jauh, kita kena sewa, bukan kita lah, SPR kena sewa helikopter yang banyak, dan kos ini tinggi, tempoh masa kempen yang panjang. Kalau kita kira 85 kawasan, 1 juta pun 82 juta. Jadi nak beritahu, keseluruhan perbelanjaan yang diluncurkan untuk pilihan raya negeri Sarawak adalah 135.6 juta. 75 diberi awal, 60 diberi sebagai tambahan bagi memenuhi jumlah tersebut, dan hari ini kita berbelanja hanya 85.4. Maka itu yang saya kata tadi, ada penjimatan kepada pengendalian pilihan raya kecil negeri Sarawak, dan duit itu kita pulang baliklah kepada Kementerian Kewangan. Itu sahaja. Yang Berhormat cerita buat andaian jauh-jauh pasal apa? Jadi pada saya perkara ini adalah perkara yang telah pun dijelaskan di peringkat dasar, yang saya berikan perincian. Bila ditanya balik saya ulang. Serupa juga tentang jumlah yang ditanya pilihan raya umum. Pilihan raya umum perbelanjaan pilihan raya umum ke-13 460 juta. Anggaran kos bagi pilihan raya umum ke-14 450 juta. Maka kalau semua nak jimat, belanjalah baik-baik, jangan buat masalah tambahan. Jangan kita tambah perkara baru. Jadi tak adalah perbelanjaan tambahan. 460 dibelanjakan waktu pilihan raya umum ke-13. Untuk 14, unjuran anggaran kita 450. Tapi tengok bila berlaku pilihan raya, tahun ni ke tahun depan. Jadi Yang Berhormat kata kenapa mesti ada perbelanjaan tambahan, duduklah Yang Berhormat. Duduk. Saya tengah cakap ni. Bila ada perbelanjaan tambahan macam kita tak reti mengurus, Yang Berhormat Perdana Menteri selalu buat. Kita pun tak tahu bila pilihan raya. Mungkin tahun ni, mungkin tahun depan, sebab tempoh matangnya masih ada. Tetapi untuk pilihan raya umum di bajet yang ada, anggaran 450. Itu masuk dia. Jadi kepada Yang Berhormat, saya harap perkara ini jelaslah. Kita cuma perlu juga luluskan. Kenapa? Sebab itu jumlah tidak diluluskan dalam perbelanjaan yang lalu, yang kita nak lulus hari ini. Ini bukan soal tentang kita ambil 10 atau 60. Yang penting 60 tu mesti lulus dulu. Berapa baki kita pulang. Ya. Jadi saya dah jawab tentang berapa kos pilihan raya. Menteri boleh ni. Tak boleh dah. Baik, sikit Terima kasih. Menteri, saya nak tanya soalan sikit, sebab saya semalam ada bangkitkan dalam perbualan dasar, tapi nampaknya tak dijawab oleh Menteri Kewangan. Saya nak tanya soalan mudah je. Kalau ikut daripada DR 5 2017 ni, jumlah 3 bilion lebih kurang 3 bilion 081 403 206 ni yang dinyatakan dalam rang undang-undang ni lah. Tapi bila kita lihat kepada before ini, poin saya, Menteri, kalau dalam ini dia kata 3 bilion ini diminta untuk daripada kumpulan wang yang disatukan, consolidated fund dengan izin. Sedangkan dalam before ini dia menyatakan bahawa untuk perbelanjaan 2 juta 7,000 atau 780,000 tu untuk pelaksanaan pilihan raya ke Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar, dan juga 60 juta untuk pilihan raya Sarawak itu didahulukan daripada wang jangka. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, soalan saya mudah aja. Kenapa ada perbezaan itu? Kat sini kedua jangka, dekat sini pula kantor kesulitan. Sedangkan bagi saya lah, ini bercanggah dengan perkara 104 perlembagaan. Walaupun mungkin Menteri akan jawab nanti, wang jangka tu pun daripada konstitusi fund juga. Tapi kalau dalam perkara 104 itu kata, pengambilan keluar daripada kumpulan wang yang disatukan itu, dia ada dia punya tata cara dia untuk A, B dan C saja, yang mana tidak termasuk dalam wang luar jangka. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, macam mana ni? In one hand you are saying you are taking from constituted fund, on the other hand you ambil pula daripada wang luar jangka. Nanti saya takut nanti ambil dua-dua nanti pula. Dengan BN ni kami tak percaya, terus terang lah, minta maaf. Kita cakap bahasa kasar sikit suruh tarik, tapi Yang Berhormat pun kadang-kadang guna bahasa yang menyakitkan hati orang lain juga. Tapi Yang Berhormat jangan kelirukan, ini prosedur keuangan. Dah disebut oleh saya, bukan Menteri Kewangan.
Saya cuma jawab dari segi perbelanjaan yang kami terima di peringkat jawatankuasa. Fahamlah prosedur. Kalau tidak nanti kita berulang tak habis ni. Banyak soalan spesifik yang dibangkitkan tentang butiran. Jangan tanya pasal pilihan raya. Sebab tu saya sebut dengan pengurusi tadi. Alah menteri Kewangan kata biar menteri jawab. Ya, Itu yang kita tanya ni. Tak. Bukan pasal jangka, bukan tentang prosedur kewangan. Tanya dengan JPM tentang butiran yang spesifik tentang perbelanjaan, bukan tentang soal prosedur kewangan. Prosedur kewangan tanyalah yang jaga kewangan negara. Saya nak beritahu macam contoh yang Berhormat tanya spesifik tentang perkara ini, saya akan jawablah. Tapi kalau tanya pasal tema-tema perkataan, saya boleh jawab, tapi bukan di peringkat inilah. Saya nak jawab tentang contoh Taiping tanya, lepas tu keluar berapa syur? 8 syur daripada 22, 8 telah kita terima dan laksanakan, 3 tidak dapat sebab kekangan undang-undang, 11 perlu laporan lanjut. Itu maksud. Lepas tu SPANG pun tanya, yang ni saya jawab lah, berapa banyak petition pilihan raya. Untuk pilihan raya umum saya tak ada data, tapi untuk pilihan raya Sarawak ada satu. Ada satu petition pilihan raya yang telah difailkan, itu pun tidak menamakan SPR sebagai pihak yang dinamakan. Ratau Panjang tanya pasal pemilih yang ditukar alamat. Kita sebenarnya sentiasa mengikut peraturan, kita akan pamerkan kalau ada bantahan, dan kita sentiasa menerima kalau ada perpindahan ataupun perkara-perkara yang bersalahan tentang dakwaan-dakwaan yang dibuat tadi. Tapi tentang tukar alamat macam Ratau Panjang sebut, memang ada banyak, bukan parti tertentu yang berkepentingan, sebenarnya semua parti buat. Pada saya, jangan kata ingat satu pihak, tak ada, jangan tuduh. Memang itu dibenarkan. Kalau memang orang tu betul-betul berpindah daripada satu kawasan, maka dia boleh mohon. Tetapi kalau ada orang yang memindahkan dengan niat tertentu, jangan tuduh parti mana. Semua parti pun, kalau kita nak cakap tentang buat, semua buat. Tetapi jangan langgar peraturan. Kalau ada pelanggaran, maka dalam tempoh bantahan, ianya boleh dibangkitkan untuk kita membuat semakan. Tetapi kalau kita nak kata tentang kepercayaan kepada SPR, tahap keluar mengundi rakyat kita yang tinggi, makna dia percayalah dengan sistem yang kita ada. Dan ada kawasan yang Berhormat menang pun bukan sikit, besar. Jumlah yang keluar itu sebenarnya tidak ada masalah, tetapi selalu kita sebut sebagai ada pengundi hantu, cerita pasal Bangla beratus ribu, sampai hari ini cerita. Tetapi jangan cerita tak ada bukti. Benda itu adalah dakwaan-dakwaan yang sebenarnya merosakkan integriti kita sendiri. Sebab yang Berhormat menyatakan satu perkara yang tak wujud pun. Tetapi kalau benda itu benar-benar berlaku, maka saya percaya, bukan yang Berhormat saya nak, saya pun nak. Sebab kita pun ada kawasan parlimen kita juga yang berlaku seperti yang Berhormat bangkitkan juga. Dan kita pun mahu SPR untuk mengambil tindakan kepada perkara-perkara yang telah dibangkitkan tadi. Untuk Razak School disebut, ini baguslah, spesifik. Kita ada beberapa program yang Berhormat yang kita buat. Sebenarnya kita ada 6 juta untuk mengurus, tetapi tidak dapat menjalankan urusan-urusan ataupun program-program. Dan 12 juta ini adalah jatuh di bawah rancangan Malaysia ke-11 untuk upskilling, meningkatkan skill, kemahiran, tetapi ini khusus kepada penjawat awam. Antara perkara yang diberikan tumpuan adalah mengenai untuk pembangunan intelektual dan kepentingan kepimpinan pegawai kanan kita dalam perkongsian kepakaran, kecekapan, efisien, keamanan dan berintegriti, di samping untuk menendahkan mereka kepada amalan pengurusan yang terbaik. Dan jumlah ini melibatkan 4 program, iaitu Senior Leadership Program dengan izin yang membuat pengurusi, Evolving Leaders Program, program khas dengan Masterclass, dan jumlah peserta untuk seminar forum kepimpinan yang saya nyatakan tadi, penjawat awam, kumpulan pengurusan dan profesional 1,708 orang. Untuk Senior Leadership Programs yang melibatkan Branding Leaders, Branding the Nation daripada University of Oxford, daripada Cambridge, daripada Meiji, daripada Enzok, 79 orang. Dia bukan pergi sana, kita bawa pakar dari luar untuk berikan seminar kepada pegawai kita. 79 orang terlibat untuk Senior Leadership Program. Evolving Leaders Program 145 orang yang melibatkan Leadership in Crisis, Leadership Power and Influence, Strategic Branding and Leadership, Leadership in Change, Premier Business Management Program. Kemudian kita ada program khas yang melibatkan jumlah yang sama, 367 orang.
Kemudian kita ada master class yang melibatkan 77 orang, dan kemudian yang terakhir ia juga kita gunakan untuk kajian profil kompetensi pegawai pentadbir awam dan juga program-program kepimpinan dari segi nilai budaya, supaya di masa akan datang kita dapat melengkapkan pegawai kerajaan dengan perubahan pentadbiran di masa akan datang. Yang Muhammad Shah Alam. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ini saya nak balik kepada soal perbelanjaan untuk PRU tadi, di mana Datuk Menteri menyebut perbelanjaan untuk PRU adalah sebanyak 430 juta. Dan kalau tak nak banyak belanja, maka janganlah bawa banyak hal. So saya nak tanya yang exercise delineation ni, persempadanan baru ni yang diusahakan oleh pihak kerajaan, sebenarnya berapakah perbelanjaannya? Kerana saya memahami bahawa untuk melakukannya ianya memerlukan pemetaan yang baru, ianya memerlukan berbagai-bagai tindakan lah oleh pihak kerajaan, khususnya pegawai-pegawai SPR, dan kalau kiranya tidak mahu menanggung perbelanjaan yang tinggi, kerana kita nak buat pilihan raya tak lama lagi, 430 juta itu pun dah cukup besar. Saya nak cadangkan supaya usaha persempadanan baru ni yang pasti menelan belanja berpuluh kalau tak beratus juta juga dilupakan saja. Apa pandangan Yang Berhormat Menteri? Terima kasih. Ni nak jimat kan, dah duit tak ada kan. Pertama, dia tak berapa berkait lah, tetapi dari segi persempadanan ni adalah tuntutan perlembagaan. Sebenarnya sudah berlaku kelewatan. Kita tak boleh kerana perkara yang dibangkitkan tadi kita kata tak payah buat. Tetapi ini mesti ikut kepada peruntukan perlembagaan, dalam tempoh tertentu perlu dibuatkan semakan. Maka SPR perlu menjalankan apa yang termaktub di dalam perlembagaan, tetapi kita ambil kira lah kalau ada kes mahkamah, arahan mahkamah dan sebagainya, kita terpaksa untuk melihat dia lagi. Sikit je, Menteri tak berapa betul jawapan tu Menteri, ya. Kerana walaupun ada peruntukan perlembagaan, ianya tidak mewajibkan, hanya memungkinkan kalau perlu, ya. Dan ianya kalau kita nak jimat, ya, kerana kita hutang negara pun dah banyak, nak belanja pun banyak kan. Tadi dah kata pilihan raya pun dah 430 juta. Nak buat persempadanan baru ni pun banyak belanjanya. Dah lah, tak boleh tambah parlimen-parlimen baru, kerana tidak ada 2/3 persetujuan 2/3. Maka nak buat persempadanan baru untuk kawasan-kawasan dalam jumlah parlimen yang sama ini, bagi saya ianya merupakan satu perbelanjaan yang tidak wajar dan tidak perlu. Kalau bolehlah Datuk Menteri menjelaskan apa jumlah yang dibelanjakan untuk exercise persempadanan baru ini. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Menteri, balik kepada topik. Tahun lepas 3.9, tahun ni mungkin dalam 1.3 baru. Mana tak besar. Tapi itu adalah tanggungjawab kita dan kita akan buat, tak ada masalah tentang itu. Jadi kepada saya, pengurusi, soal tentang ekonomi negara, jangan sabotaj lah. Banyak lagi kita boleh dapat duit sebenarnya. Sikit je, saya sebut sikit je, tak payah banyak pun Yang Berhormat dah beri reaksi. Tapi saya nak beritahu, itulah perkara-perkara yang berkaitan tentang hampir sendiri sahabat, 62 juta dan juga 12 juta di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan saya mohon sokongan dan terima kasih kepada Yang Berhormat telah bangkitkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.